الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk puasa meningkatkan ketakwaan umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya konsep puasa bukan sekadar untuk menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkannya, tetapi hendaklah juga mengawasi panca indera seperti mata, telinga dan lisan serta anggota badan daripada melakukan perkara yang boleh membawa dosa dan maksiat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyama laysa min al-akli wasyurb. Inna siyama laysa min al-akli wasyurbi faqat. Innama as-siyamu min al-lagwi war-rafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika Fakul inni sa'im." Puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi puasa yang sesungguhnya menahan diri daripada perkara yang sia-sia dan keji. Jika seorang mencaci kamu ataupun memperbodohkan kamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibn Hibban. Sayugia di bulan yang mulia ini, janganlah ada orang Islam yang sengaja tidak berpuasa tanpa keuzuran yang syar'i. Kerana selain satu dosa, puasa yang ditinggalkan itu juga tidak boleh diganti walaupun seseorang itu berpuasa sepanjang hayat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, iaitu keringanan atau keuzuran, dan dia tidak juga kerana sakit, dan dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Riwayat Imam Tirmizi. Oleh kerana itu, hayatilah puasa ini dengan bersungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahawa puasa itu sebagai pendinding di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga banyaknya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam adalah mengambil kesempatan beribadah sepanjang bulan Ramadan ini untuk mencapai darjah ketakwaan dengan melaksanakan yang pertama, salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih hanya disyariatkan pada bulan Ramadan sahaja. Ia bukan sahaja beroleh pahala, tetapi mendapat keberkatan seperti diampunkan dosa. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam dalam bulan Ramadan kerana iman dan ihtisab, itu dengan keyakinan mengharapkan pahala daripadanya, nescaya diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perkataan qama dalam hadis bererti berdiri, maksudnya melakukan salat, termasuk juga lain-lain bentuk ibadat seperti zikir, membaca Al-Quran, iktikaf dalam masjid dan sebagainya. Sementara ungkapan akan diampunkan dosa-dosa yang lalu adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil sahaja, kerana dosa-dosa besar hanya dapat diampunkan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini menunjukkan bahawa puasa dan salat tarawih merupakan dua amalan asas pada bulan Ramadan. Amatlah rugi sekiranya tidak bersedia melapangkan masa untuk salat 20 rakaat seperti yang dilakukan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Salat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja, tidak disunatkan pada bulan-bulan yang lain.
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh dahulu mengalirkan air mata apabila berpisah dengan bulan Ramadan, kerana bimbang tidak akan bertemu lagi Ramadan tahun yang akan datang atas faktor kesihatan dan usia. Yang kedua, infakkan harta. Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa kepada mereka yang menginfakkan harta. Infak yang wajib seperti zakat fitrah dan yang sunat seperti sedekah dan wakaf. Mengenai kewajiban zakat fitrah seperti hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan yang keji, dan untuk memberi makan golongan miskin. Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Bersedekah untuk menjamu orang-orang yang berbuka puasa, ganjarannya amat besar. Adapun sikap kedekut dan bakhil adalah antara sifat yang membinasakan diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang bermaksud sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah undang-undang dasar bagi umat Islam. Membacanya adalah ibadah, memikir dan mempelajarinya juga adalah ibadah, dan mengikuti ajarannya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syafaat, iaitu kebaikan, rahmat dan keampunan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat bertadarus bulan Ramadan di masjid ataupun dengan keluarga di rumah, bukan sahaja mendapat syafaat tetapi dapat mendidik keluarga kita mendekati Al-Quran. Yang keempat, memperbanyakkan doa. Biar apa pun amalan yang kita buat, namun kita jangan lupa untuk berdoa, kerana berdoa pada bulan Ramadan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi berdoa ketika berbuka puasa. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah waktu berdoa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosaku. Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosaku. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan mengandungi berbagai-bagai hikmah. Antaranya dapat menundukkan nafsu dan memecahkan syahwat, sama ada pada makanan, minum dan lain-lainnya. Puasa juga membersihkan hati daripada kotoran dosa dan bersedia menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga puasa melatih seorang bersabar, menyempurnakan janji dan memiliki perasaan belas kasihan. Kerana seseorang yang merasa lapar akan ingat bagaimana rasa orang yang mengalami kelaparan. Semoga datanglah perasaan belas kasihan dan bersedia memberi pertolongan kepada yang memerlukan. Puasa juga melembutkan hati. Hati yang lembut akan merasakan nikmatnya bermunajat serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, hayatilah puasa ini dengan bersungguh-sungguh supaya datang pertolongan Allah, bahawa puasa ini sebagai pelindung. Di samping lain-lain kelebihan yang tiada terhingga banyaknya, adalah disarankan supaya kita dapat meningkatkan ilmu dan mengetahui permasalahan mengenai ibadat puasa, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam adalah yakin bahawa puasa dalam bulan Ramadan adalah perintah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, umat Islam adalah mengetahui bahawa ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan masalah puasa, supaya puasanya menepati hukum syarak. Yang ketiga, umat Islam adalah istiqamah melaksanakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan dengan berpuasa pada waktu siang dan mengerjakan ibadat sunat pada waktu malam, supaya memperolehi keberkatan bulan yang mulia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah Muhammad bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.